Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ni kita dapat berkumpul pada satu sidang media berkaitan dengan isu di Madrasah Darus Solehin, Tubuhan Darus Solehin di Jalan Kebun yang kontroversi ataupun yang kecoh baru-baru ni. Jadi saya sebagai yang diamanahkan oleh pihak madrasah sebagai penasihat khas bagi pertubuhan ini, dan juga Presiden Bangkit Malaysia, yang juga madrasah ini adalah rakan seperguruan dan juga di bawah bimbingan kami juga, pemantauan kami juga. Jadi sudah tentu bila terjadi peristiwa ini, bermakna sakit paha kanan akan terasa ke paha kiri. Bermakna anda langgar Darus Solehin, anda langgar kami, sebab kami lebih mengenali Darus Solehin. Jadi sebab itu kita bertahan dulu, insyaAllah, sabar sehinggalah hari ini kita bersuara, insyaAllah. Saya perkenalkan, ini adalah tim kami yang sempat hadir. Tim kami ni ramai, pasukannya ramai. Jadi kita bawa hari ini yang berada bersama ialah sebelah saya ni peguam Zahia Nasi Angko, iaitu peguam kepada Madrasah Tubuhan Darus Solehin ini yang akan handle kes ini. Dan sebelah lagi ini Tuan Guru Ustaz Atha'illah. Ini adalah pimpinan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di Malaysia. Dan mana Ustaz Khairul ini juga mengambil daripada ijazahnya begitu. Jadi kami semua seperguruan. Dan di sebelah sana Ustaz Haji Razali daripada Mampir, NGO Mampir, yang kita tahu dia juga mempunyai banyak pasukan dia, boleh turunkan 1000 orang bila-bila masa. Sebelah sana lagi saudara Haji Mahmud, mungkin tuan-tuan tahu, dalam Tuan-Tuan Pembela Islam. Beliau masih Setiausaha Agung Tuan-Tuan Pembela Islam. Dan di sebelah kiri saya ini tidak asing lagi orang yang punya banyak pengalaman berkaitan keselamatan, sehingga dah bersara pun masih lagi buat kerja untuk keselamatan umat ni. Datuk Seri Asri, iaitu bekas pegawai, bekas pengarah pengurusan Bukit Aman PDRM. Dan juga sebelah ni tidak asing lagi Tok Cindai, Presiden Kesatuan Melayu Islam Beraja, di mana hampir 70 lebih NGO persilatan, perguruan persilatan di bawah beliau. Dan begitu juga di sebelah sana saudara Sarifudin, iaitu guru pembimbing di Madrasah Darus Solehin. Di belakang saya ini semua ni banyak lagi ni orang kaya Laksamana Raut. Ni panglima perang daripada Raut ni datang. Dengar cerita ni terus bangkit daripada Raut datang. Ni Ayah Mezi, tim bikers yang kita buat haul pahlawan Pahang baru ni, bawa motosikal besar punya tim, bergerak ke makam Mak Kilau Tok Bahman, kita bawa turun hari ni. Begitu juga Dr. Sani kita, orang kuat kita dalam GPMC, Ustaz Retas Tuban Darul Taubah di Johor, yang juga bernaung di bawah kita, mengendalikan remaja bermasalah. Dan juga saudara Ramli daripada PPIM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu yang berkait dengan perkara ini suka saya membacakan tentang
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Rujukan untuk kes dadah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Faham betul-betul. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, jauhlah kamu daripada khamar. Khamar ni arak. Dadah ni termasuk dalam arak yang memabukkan. Boleh hilang ingatan, boleh bercakap sendiri, halusinasi, psikotrik dan sebagainya. Dan juga judi, bertenung nasib dan juga menyembah berhala adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhlah kamu. Mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Dan kalau nak tengok taktik syaitan ni merasuk orang dadah ni, tengok ayat yang 99 tu Allah sebut, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud dengan dadah arak judi ni, masuk jadi orang ketagih arak dadah judi ni, syaitan bermaksud masuk dalam tubuh dia, dia menghasut, sehingga orang itu yang dirasuk oleh syaitan itu, dia akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kerana perilaku dia tu menyusahkan orang, menyusahkan mak bapak, merosakkan masyarakat, melaga-lagakan masyarakat, sehingga jadi porak peranda. Ini Allah sebut dalam surah Al-Maidah. Cek balik. Bil khamri wal masyi wa yasuddu an zikrah wa anis salah fahal antum muntahum. Jadi sebab itu dua hujah yang berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini sebagai dalil kenapa orang yang kena dadah ni, orang yang dadah ni orang yang dirasuk oleh syaitan. Dan orang yang dirasuk oleh syaitan ini, yang dia dirasuk ni kadang-kadang sampai tahap dia bercakap seorang, halusinasi. Jadi kita ni, saya dah 30 tahun lebih merawat kes macam ni. Bukan sehari dua hari. Dah dekat 10 institusi kita tubuh dalam negara kita ni. Kita dah faham sangat merawat orang dadah ni, orang masalah ni. Jadi sebab itu kita bercakap biar bidang pakar dalam bidang. Kita ni bercakap biar ahli bidang. Jangan ada yang bercakap dia bukan bidang dia nak bercakap. Dia tak faham situasi itu. Kita yang merawat, kita tahu bagaimana step orang yang diserang oleh dadah ini dirasuk oleh syaitan. Dia tak boleh fikir betul. Dia bercakap ikut suka dan dia buat benda-benda jahat. Dan memang syaitan tu buat benda supaya mak ayah bergaduh, nak sembelih mak bapak, berkelahi tu berkelahi ni, habis porak peranda. Sebab tu dadah ini diisytiharkan oleh negara kita tahun 1983 sebagai musuh nombor 1 negara selepas komunis. Maknanya tahap penjenayah yang lahir dari dadah ni, kalau pergi cek kat penjara Kajang tu, lebih 50% kes bunuh, kes hapus semua tu punya punca daripada dadah. Jadi sebab itu kes ini kes besar, bukan kes kecil ya. Kita berdepan dengan orang yang dirasuk oleh syaitan akibat kena dadah. Dan orang ni tak akan boleh berfikir dengan betul. Dia dalam keadaan tidak normal. Kemudian dari hadis Nabi SAW menyebutkan al-khamru umul khaba'is. Arak atau dadah itu ibu segala kejahatan. Daripada dadah, pengalaman kita kalau kita merawat, mak ayah kata anak isap dadah je. Bila kita cek balik pengakuan dia, dekat 30 jenayah dia buat. Daripada dadah dia mencuri, daripada dadah dia rogol orang, daripada dadah dia pecah rumah orang, daripada dadah macam-macam. Tapi pada keluarga dia ingat isap biasa je. Ini beza orang yang merawat, yang ada pengalaman dengan orang keluarga yang baru tahu benda tu. Kadang kita cek, keluarga kata baru 2 bulan. Kita cek, rupanya dah 10 tahun. Keluarga tak tahu. Sebab itulah perkara ini kita kena berhati-hati, sebab mereka tergolong dalam orang-orang fasik. Sebab itu Allah memerintah kita dalam surah Al-Hujurat. Allah menyebutkan in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu in tusibu qauman bijahalah. Bila kamu dengar perkabaran dari orang-orang fasik, maka berhati-hati, tabayyun dulu, siasat. Adil. Dengar dulu betul ke tidak. Entah-entah dia berlakon je. Memang budak-budak dadah ni kalau berlakon kalah Shah Rukh Khan. Memang pelakon andalan. Jadi apakah kita nak dengar cakap orang fasik? Kita tak ada tabayun. Sebab kalaulah kita tidak
ada tabayun, nanti kita menghukum satu kaum yang lain dengan cara yang zalim. Allah melarang. Betul, Allah suruh kita berhati-hati buat kenyataan. Siasat dulu. Kita berurusan dengan orang macam mana? Apa kepakaran kita nak kenal budak dadah? Kalau kau hantar ke hospital, dengarlah apa yang dinyatakan oleh doktor. Kalau kau nak dengar siasatan jenayah, dengarlah apa yang dicakap oleh polis. Jangan kau bercakap lebih dulu daripada polis. Kau lebih pandai daripada polis. Jangan kau masuk ke hospital, kau nak cakap, doktor tu supaya dengar cakap kau pula lebih pandai daripada doktor. Ini masalah. Ada hantar ke pondok, dengarlah cakap pondok, dengarlah cakap guru. Yang kau biadab dengan guru besar. Kalau kau biadab, mana ada barakah nak belajar? Macam mana guru nak merawat? Ini masalah. Sedangkan dalam perjanjian kita sign, kita setuju semua. Masa nak masuk merayu-rayu. Jadi benda ini kena faham, kerja syaitan nak laga-lagakan kita. Jadi kalau tidak ada tabayun, tak berhati-hati, kita akan bermusuh dan berperang sama sendiri. Saya kalau orang yang jahil, yang tak reti, tahan. Ini kadang-kadang aktivis kita juga, member kita juga melatah. Apa lah punya. Tak ada tabayun langsung. Patutnya berhati-hatilah. Tengok dulu. KPD keluar apa dia? KPD, Ketua Polis Shah Alam keluar kenyataan. Dah baca? Dah baca? Saya tak ulas. Tuhan dah tunjuk kita sembahyang hajat. Tuhan dah tunjuk. Di malam Jumaat ni kita akan sembahyang hajat lebih ramai lagi. Minta pada Allah. Kita mengadu pada Allah. Bukan kita nak cakap, nak tunjuk kita pandai. Mengadu dengan Allah. Allah akan tunjuk. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bila mana datang saja kebenaran, yang batil akan musnah. Kita berjuang di atas kebenaran Allah dan Rasul. Sebab itu kena berhati-hati. Kita berurusan dengan madrasah, bukan berurusan dengan kuil haram atau pusat judi. Ini berurusan dengan orang yang banyak, 100 lebih lagi buat ibadat tu. Kenapa kau kacau dia? Banyak yang elok, buah yang elok kau tak nak baca. Kau pergi cerita buah yang busuk sebiji dua. Tak matang langsung. Jadi sebab itu kita kena bertindak menjadi orang yang matang. Siasat dulu kes. Saya balik daripada Haul Pahlawan Pahang ni, tiba-tiba Allah hantar saya nak selesaikan kes ni pula. Ni darah pahlawan ni mengalir dalam badan ni. Sebab kita tak ada kompromi. Biar mak kilau tinggal seorang. Awang, kau jangan sombong. Awang, kau jangan terburu-buru. Awang, jangan tergopoh-gopoh. Bertindak guna akal, jangan guna nafsu, jangan guna emosi. Last sekali Kiah mati. Kau awang, jangan minta maaf dengan aku, minta maaf dengan Wahid. Kerana perbuatan kau sekarang ni Kiah dah mati, dibunuh oleh British. Kerana sikap terburu-buru. Sebab itu kita kena tabayun. Allah suruh kita tabayun. Tabayanu. Siasat, selidik, ziarah, dengar dua pihak. Faham dulu siapa orangnya, siapa yang bercakapnya. Ini main serang. Semua benda nak dihakimkan dengan media. Sejak bila media jadi mahkamah ni? Polis tak buat kerja. Sebab semua nak hukum dengan media. Ini pun satu hal. Matanglah sikit kita bekerja. Nama kerja ni kerja Allah dan Rasul ni. Jangan kita main-main. Madrasah ni, orang nak buat madrasah. Tuan-tuan pun nak buat madrasah. Tuan-tuan tahu mana susah nak buat madrasah. Kau ingat kerajaan bagi duit nak selepuk buat? Sendiri carilah. Nak buat madrasah bukan benda mudah. Keduanya pula, nak jalan jaga ni, bukan budak tahfiz pun dah susah nak jaga. Budak-budak pondok biasa dah. So, ini pula budak yang nak sembelih mak bapak. Budak otak sekretari keluar daripada buat sakit jiwa. Bukan senang nak pulihkan. Bukan sehari 2 hari. Ini yang bercakap seorang budak dadah pun dia tak pernah jaga. Satu pusat pun dia tak pernah buat. Nak bercakap lebih pandai pula. Dengarlah sikit orang lain lebih pengalaman. Bidang orang tu, pergi tanya orang tu yang bidang bahagian tu. Berapa ramai ni guru-guru ni? Dulu kita buat Iktirafan Menteri Agama datang ke Kem Perkit dulu. Berapa ramai? 26 pusat pemulihan yang kita buat kan? Ada kan? Bukan main-main, dia orang puluh tahun. Siapa nak iktiraf dia? Saya sebagai ketua kluster Yadim, saya fikir macam mana nak iktiraf orang yang bersusah payah tanpa duit, tanpa apa buat kerja ni, tanpa dibantu. Kita bawa untuk dapat anugerah jasa mulia dikenang oleh Menteri Agama. Sebab kita tahu, kita sayang kawan-kawan kita ni. Bukan senang nak jadi guru, nak mentadbir, nak membimbing budak-budak macam ni. Sedangkan saya beritahu contoh di Hulu Langat saja. 80% penaga dadah orang Melayu. Tapi tuan-tuan tahu berapa banyak pusat orang Melayu punya situ dekat Hulu Langat. Hulu Langat kawasan Black Area. 9 buah rumah yang ada berdaftar dengan ADK tu, hanya 2 buah rumah yang Islam punya.
7 lagi Kristian. Kita ni orang Islam 80% yang terlibat kan. Wah, dia 20% je, tapi pusat dia 80%. Yang ada sini 20% ni pun kau nak bunuh juga. Kau nak bagi tutup juga. Mana anak-anak kita nak menempang lagi, nak berubat? Ini yang kadang-kadang saya naik marah. Kalau hal individu, biar polis selesai. Kalau hal dera, biar polis. Polis dah buat statement dah tadi. Ada penderaan tak? Apa polis dah buat statement tadi? Saya tak ulang lagi. Tuan-tuan bacalah sini statement Tuan Polis Daerah. Saya tak nak dubbing kerja polis. Kedua, ada isu penderaan atau tidak. Last kali kau tengok, orang yang buat report tu pula dituduh membuat report palsu. Tuan-tuan nampak dah, Tuhan dah bagi cash. Belum masuk ke mahkamah lagi, Tuhan dah bagi cash. Jangan main-main dengan sembahyang hajat. Kita tahu kalau kita salah, Tuhan akan hukum kita. Tapi kita tak bersalah, kau hukum lampau-lampau. Tuhan tak suka berlaku zalim. Jangan hukum lampau-lampau. Kamu bukan orang yang diberi kuasa untuk menghukum. Biar mahkamah hukum. Betul, Alhamdulillah pagi tadi kita dah selesai hantar notis. Ni yang kita akan cerita sekejap lagi, notis saman. Kenapa kita buat notis? Bahagian Seksyen 323 kes dera kes apa dah selesai, polis dah selesai. Tapi sekarang bahagian fitnah yang korang lemparkan, benda tu tak boleh habis cepat. Benda tu tak boleh habis mudah. Sebab dia ada mudarat kepada madrasah. Dia ada mudarat. Dan benda ni, kalau tengok 5 April, ibu ni masukkan anak bernama Haris ni. 6 April dia tanda tangani agreement. Ada agreement. Ada agreement. Kemudian sanggup letak anak dengan sukarela, sanggup ikut peraturan agreement selama 3 tahun. Bukan 4 bulan, 3 tahun. Setuju. Dan 4 bulan tak boleh tengok anak sebab takut dia, faham tak kenapa tak dibenar? Sebab tak nak nanti dia akan, sebab biasanya seseorang budak kena pula rekod dia ni menunjukkan dia ini orang yang terlibat dengan dadah dan pernah seminggu sebelum masuk tu seminggu di hospital sakit jiwa, masalah mental. Sebulan. Dan dia pula jenis kuat mengamuk, kaki bergaduh apa. Dia memang orang agresif. Orang ni bukannya boleh main-main, bukan boleh sembuh 4 bulan. Saya, pengalaman saya, kalau merawat 3 tahun, biasanya tahun pertama tu pun dia masih berbolak-balik lagi, 12 bulan. Maknanya 4 bulan ni terlalu awal sangat kita nak menilai seseorang anak. Tetapi sikap keluarga itulah, dia menghormati tidak benda yang dia tanda tangan. Dia menghormati tidak perjanjian. Ini masalah. Bila dia tengok anak dia boleh cakap sikit gini-gini, dia dah mula perasan lain pula. Lepas tu nak layanan VIP, ikutlah jadual. Orang melawat waktu siang-siang lah, jangan pergi waktu malam. Ikutlah peraturan. Kita dah tanda tangan, kita dah serah pada guru, hormatlah kepada guru. Guru nak didik anak kita. Janganlah kita langgar bodoh nak layanan VIP, mana boleh gitu. Ikutlah peraturan. Jadi bila tak dilayan, mula nak marah. Lepas tu buatlah cerita, story. Yang menariknya, sebelum daripada keluar itu, memang dah buat report. Si hari ini dah buat report, menyatakan tidak ada dera. Macam mana lepas dibawa lari oleh keluarga, tiba-tiba bercerita bertubi-tubi konon kena dera? Pelik. Lepas tu cakap pun macam budak sakit jiwa ni. Adakah selawat Syekh Abdul Qadir Jilani? Mana Syekh Abdul Qadir selawat? Selawat pun tak reti. Jadi nampak sangat dia masih belum sembuh, masih lagi duduk dalam dunia harmonisasi, duduk. Tak betul. Yang rajin pula pergi bawa pula adu kepada PPRM. Kalau dia mengadu ke Suhakam pergi siasat lah, tak ada apa. Suhakam datang, Datuk Nordin datang, mengadu dengan Jais datang, MBSA datang, mengadu dengan Menteri Agama kata tunggu siasatan polis. Okey semua. Yang jadi panas, yang jadi lebih panas ialah bila mana mengadu dengan PPRM. Tapi ada PPRM sini, saya tak libatkan mereka, bukan mereka. Kena faham nama PPRM, tapi cuma seorang staf yang mungkin terkilap. Seorang staf yang mungkin terkilap, yang suka ambil berita tanpa rujuk dulu. Ambil satu side, percaya terus, tak ada tabayun.
Dan kemudian menggunakan media sosial yang mana Ibu Yati ni tuan-tuan tahulah dia masih lagi terlibat dalam siasatan JAIS kan, berkait dengan ajaran sesat kan, dan dia memang suka buat benda kontroversi. Jadi tuan-tuan bayangkan wartawan macam ni dia jadikan satu platform, guna budak yang tak sembuh lagi tengah kepala gini dengan ibu yang tak puas hati, ambil pula cara kasar, bukan cara berunding. Patut dia tak boleh serbu macam tu. Waktu orang semua semayang malam pukul berapa ni? Pukul berapa? Pukul 4.45 orang tengah mengaji, tengah apa. Bila dengar orang ramai-ramai, tentulah budak-budak keluar. Sebab kena sergah. Lepas tu dia pergi sergah, dia ambil viral. Lepas tu dia kata dia pula kena serang. Tak ke gila punya. Kau baling batu, kau sembunyi tangan. Lepas tu kau kata kau kena pukul. Siapa serang siapa? Patutnya pergi ke balai, sebab dalam keadaan pada waktu tu dia orang ni diarah oleh IO untuk bawa budak tu pergi jumpa di balai. Pergilah ke balai, selesai masalah, serahlah di balai. Payahlah gaduh-gaduh. Ini nak provok pula, nak nampakkan sebenarnya madrasah tu jahat. Allahu Akbar. Tolonglah kalau nak wayang production pun, janganlah nak main-main. Kau pergi kacau tempat madrasah, orang tengah nak buat ibadat, nak belajar. Kau punya hal cuma seorang. Ada 100 lebih lagi anak-anak sedang belajar di situ. 100 lebih lagi keluarga perlu kepada bimbingan anak-anak dia untuk dipulihkan elok. Apa pasal kau kacau keluarga dia? Apa pasal kau kacau anak-anak nak belajar di situ? Kau kacau madrasah punya aktiviti. Kau kacau individu lah. Individu selesailah kat balai. Apa pergi kacau anak-anak nak belajar kat situ? Mak bapak harap anak dia sembuh dekat situ. Kemudian 22 Ogos berlaku kekecohan. Maknanya 4 bulan. Masuk 5 April, 22 Ogos kecoh. Berlaku kecoh, berebut, serang menyerang dan sebagainya. Sampailah bawa serah ke polis, serah ke anak tu, dan diserah balik pada keluarga. Sebab kenapa keluarga ni, pertama dia disergah. Kalau dia kata polis telefon, serah ke balai, dia tunggu kat balai, selesai masalah. Tak ada kecoh, betul tak? Tapi kau pergi serang orang tengah mengaji, tengah belajar dalam madrasah, tiba ramai-ramai macam tu, apa jadi? Kelang kabut lah orang. Saya pun kalau rumah saya kena serang macam tu, saya bukan kabut, saya siap pedang saya keluar. Kau pergi segah-segah apa? Beradablah sikit. Mana adab kau? Orang tengah nak bimbing anak-anak bangsa kita ni. Bukan anak kau seorang. Hormatlah sikit. Orang tengah didik anak bangsa kita ni, tengah mengaji, tengah baca Quran, tengah apa. Jadi bila kita lihat pada peristiwa ini, tak puas hati dah report polis. Mungkin polis lambat ke, tengah siasat ke apa, tak puas hati. Mendahului kerja polis. Terus buat laporan ke JAIS, supaya JAIS siasat. Terus laporan ke MBSA siasat. Terus laporan kepada Suhakam, supaya Suhakam siasat. So laporan kepada apa lagi? Macam-macam aduan. Sampailah ke PPIM, sampailah kepada wartawan variasi. Keluarlah berita yang sensasi, iaitu dera ala militan. Hebat ala militan, tuan-tuan. Aku ni militan yang aku tengok Al-Ma'unah yang bunuh orang. Kan militan ni Abu Sayyaf apa lagi? Militan ni ganas. Adakah ada orang di situ dah kena bunuh dengan militan dekat situ? 10 tahun kita duduk bersama dengan Ustaz Mudir dekat situ, 10 tahun, 20 tahun, berapa puluh tahun kami bersama. Tanya Ustaz Tok ni. Kami macam keluarga yang sangat rapat, adik-beradik. Boleh dituduh militan. Tak pernah jenguk pun madrasah kau tuduh militan. Itu nampak. Ini niat jahat. Jadi tak cukup dalam isu militan ni, pihak madrasah cuba berunding. Datang sekali lagi untuk berbincang cara baik. Ingat, kekok dia nak tarik balik isu militan. Rupanya dia jadikan kawan tu duduk tengah-tengah, dia soal siasat bertubi-tubi ni, pihak keluarganya, pihak PPI ini dengan pihak medianya, dia pula jadi hakim, rakam semua, ambil gambar. Dia pula jadi buat mahkamah tribunal. Sejak bila pula engkau jadi mahkamah tribunal ni? Siapa kau? Kau siapa? Ini bukan kes kau handle. Kes dah polis handle, biar polis buat kerja lah. Yang kau memandai daripada polis pasal apa?
Ni dah melampau. Bukan kata nak tarik balik. Bila habis je keluar berita kedua, 20 tahun operasi cara haram. Ini bukan pusat judi lah. Ini bukannya kuil Hindu yang haram banyak tu. Ini bukan rumah urut, rumah arak. Ini madrasah, tempat orang bertobat lah. Kau panggil haram, apa yang haram jadah tu? Apa makna haram tu? Kau sedap-sedap je mulut, haram sedap je. Kau ingat main-main ke perkataan haram tu? Jadi dia tuduh kita operasi cara haram. Tak apalah. Kalau dah kami cara haram, macam mana agreement nak buat? Agreement nak buat mesti ada pendaftaran. Fikir sikit. Nak masuk anak mesti ada agreement. Agreement mesti ada pendaftaran. Kalau tak ada pendaftaran, mana boleh buat agreement? Jadi tempat tu berdaftar lah. Apa masalahnya? Dia pula nak jadi hakim. Oh, tak ada. Ini daftar sebab ADK tak iktiraf apa semua. Tunggulah. Kau nak tahu cerita, tunggu kita ke mahkamah. Nanti kita buka semua. Kita panggil pegawai ADK itu ke mahkamah nanti cerita. Kita panggil pihak MAIS ke mahkamah. Kita panggil pihak-pihak yang berkaitan. Cakap ke mahkamah lah. Takkan kami nak cerita kat sini? Sebab kau orang cepat sangat jadi hakim. Nak ambil kerja polis, nak ambil kerja mahkamah. Ni apa hal? Tunggulah dulu. Nak pandai sangat bercakap. Bukan netizen yang hukum. Oh, kalau netizen hukum, aku tak tahulah apa jadi. Semua masalah negara ni semua netizen yang tentukan. Tak payah kita mengundi pilihan raya. Semua netizen hukum, jadi kita tak bolehlah buat macam tu. Matang sikit bertindak. Biar pihak berkuasa jalankan mengikut autoriti mereka. Sebab kau nak tuduh dadah ADK, nanti ADK akan beri keterangan. Tapi bukan beri keterangan kepada netizen. Bukan keterangan dalam media sosial. Keterangan itu nak diberi di depan hakim di mahkamah. Tunggulah. Takkan aku nak jawab netizen satu-satu. Kau tak tahu, kau diam dulu. Biar selesai mahkamah. Jadi macam kita hal polis, kita tak kacau. Macam mana boleh kita nak kacau? Sebab biar polis buat kerja lah. Setelah declare oleh KPD tadi bahawa benda tu clear. Apa definisi dia? Further apa tu? No further. Kes no further. Maknanya kes yang kita tak boleh lanjut dia. Tak boleh. Clear lah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Tak ada benda lah. Jadi kita menghormati. Apa masalahnya? Jangan kita kacau orang nak buat kerja. Begitu juga mahkamah. Mahkamah nak jalan kerja. Takkan nak netizen nak jawab cakap netizen. Nak buat apa ada mahkamah? Kita nak bercakap di tempat yang ada autoriti untuk menyelesaikan masalah. Hormatilah. Jadi kita kena percaya pada keluruhan undang-undang. Kemudian setelah itu berita tu keluar, pihak madrasah membuat report. Ada 3 laporan polis dia buat. Bila mereka nampak benda ni tak kuat lagi, maka mereka membuat lagi serangan. Saya di Pangkal ada abang tu, siapa? Haris. Apa nama abang? Hafiz apa? Oh, panjang dia punya story. Dia pun dengar adik dia bercakap pun, tapi dia punya story dia panjang. Menambah ketokok lagi 20 jenis penderaan. Allah, aku ingat dah tak ada telinga lah dah. Kalau 20 jenis penderaan, aku ingat tangan putus, kaki putus, memang dah tak ada dah. Sebab 20. Allahu Akbar. Itulah kata. Jadi akhirnya dia tak puas hati lagi, keluar pula story. Dia kumpul budak-budak lama ke entah mana budak pun dia kumpul, buat story memburuk-burukkan. Dia macam kumpul orang-orang tak puas hati. Ada pula dalam grup tu. Tak apalah, dia buatlah. Tapi bagi saya, bagi kami bertahan dengan segala tomahan ini. Sebab kami cuba berunding cara baik dan cuba menunggu mereka berbincang dengan baik. Kita harap, sebab kita dah berunding, jangan kata kami tak berunding. PPIN 2 kali pergi. Betul? 2 kali pergi. Kali kedua tu memang nak berunding, tapi diperangkap. Disiasat macam tribunal, dihukum oleh media. Jadi saya nasihatkan media jangan hukum-hukum. Kesian pula kalau jadi macam ni kan susah. Kita ni kawan-kawan belaka media ni, tapi bila dah jadi gini dah 10 juta tak pasal-pasal. Aku pun bukan suka sangat. Ada orang tanya apa macam mana ustaz pergi bantai Ibu Wati, apa macam mana ustaz bermusuh dengan bukan bermusuh. Aku tak pernah serang dia, tak usir dia. Tapi bila story dia keluar ni, inilah yang meletupkan isu. Sampai semua menteri nak bercakap, sampai semua huru-hara negara. Dia bagi benda gempar.
buat fitnah dahsyat, tuduh militer dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan kita dah tak boleh bertahan sebab dia serang, bukan kami yang menyerang. Macam taktik awal juga, dia yang pergi serbu, dia kata dia kena serang. Ni apa cerita putar balik ni? Kemudian kita juga dapati tahfiz tersebut telah pun dijelaskan isu itu oleh YB Esko Agama. Esko Agama merupakan adung kandis YB Zawawi, menjelaskan daripada dia dah bergaul berapa lama dah dengan tempat tu, memang tempat tu tak ada, bahkan budak di situ banyak berjasa. Bahkan Ustaz Khairul tu dia jadi driver van mayat, van jenazah di masjid yang sebelah itu. Memang rapat sangat dengan masyarakat. Jadi hal-hal masyarakat kenduri kenara ke gotong royong ke apa, memang lepas tu dia orang pula buat kedai-kedai usahawan, nak latih budak yang dah okey ni untuk jadi berniaga usahawan. Mana cara didikan dia tak dah betul lah dah, nak menyelamatkan anak bangsa. Jadi dia jelaskan benda ini oleh YB Zawawi, alhamdulillah. Dan tempat tu sebenarnya dapat iktirafan dah banyak pihak yang iktiraf, ya. Jadi bagi saya tak timbul isu-isu yang diadukan itu. Tapi biasalah, orang kalau dah sakit hati, tak puas hati, dia rasuk oleh syaitan, semua benda dia nak cerita. Cuma benda yang saya nak sentuh di sini ialah kesan daripada ini kalau berjaya dia tutup. Tuan tahu apa kesan kalau berjaya Darussoleh ini ditutup? Kesan dia akan berlaku seperti kes Indra Gandhi. Tahu kes Indra Gandhi? Tuan-tuan pernah masuk kok mahkamah cerita kes murtad keluarga, macam kes Puan Loh, kes Indra Gandhi, kes, tahu tak? Maksudnya dia menang kerana definisi apa kes Indra Gandhi tu, maknanya dia boleh memurtadkan keluarga dia yang meluk Islam boleh balik semula kepada agama. Jadi kes itu dijadikan rujukan kepada kes-kes lain, termasuk kes Puan Loh yang baru ni, yang akhirnya menang sajalah sebab dah ada rujukan. Jadi tuan-tuan tahu tak apa yang akan terjadi kalau menang Darussoleh ini ditutup? Dia akan mendapat satu hint atau satu signal yang besar kepada semua orang-orang yang buat masalah dan mak bapak yang bermasalah macam ni. Di mana saja tahfiz pondok, kita ada beribu tahfiz, kita ada berpuluh pondok-pondok agama, kita ada berpuluh pusat-pusat rawatan. Dia masuk dalam, dia buat buat macam ni, dia buat aduh sehingga huru-hara, tutup. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan sedang berperang dengan siapa? Menutup rumah Allah ni, menutup merasah nak taubat ke manusia ni. Kamu sedang berperang dengan siapa? Kamu sedang berperang dengan Allah. Sebab tu kami ni dah sumpah sebagai tentera Allah, kami tak biar rumah Allah diserang sebegini rupa. Kau serang kuil tu, banyak kuil haram, serang pusat judi, serang lagi tempat-tempat disko, kelab malam, berlambak lagi tu. Kau jangan serang rumah Allah. Aku cukup pantang kalau kau serang rumah Allah. Sebab ini kau bukan lagi soal dera dah, bukan lagi soal individu dah. Dia dah pergi serang. Dan kepada apa nasib 100 lebih lagi budak yang menjalani rawatan dengan okey, elok, dah berubah perangai, mengaji, kau pergi serang, kucak-kacirkan itu. Apa perasaan mak bapak dia? Kenapa kau tak pergi interview mak bapak yang dah berjaya? Kenapa kau tak pergi interview budak-budak dah pulih, dah berjaya? Kau pergi cari budak yang bermasalah, cari keluarga yang bermasalah. Itu yang kau besarkan. Ini bukan cara dia. Kalau gitu penjenayah keluar daripada penjara, penjenayah keluar daripada pusat senti, pergi interview. Macam mana duduk kat pusat senti? Macam mana duduk kat lokap? Bagus tak? Dia kata, bagus, lokap bagus, pusat senti bagus. Mana dia cerita bagus? Sebab dia baru lagi, dia tak puas hati, dia tengah lawan. Yang bagus tu duduk dalam 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang dah bertobat, yang dah berubah, baru dia kata bagus. Nak tahu bagus, tanya budak lama yang dah duduk di Darussoleh, yang dah 3 tahun ke, yang dah 5 tahun. Tanyalah mereka yang dah berjaya tu. Yang kau pergi tanya budak yang tengah tak, masih lagi tak sembuh, masih lagi dalam keadaan tak betul lagi, 4 bulan, manalah dapat pulih? Budak sekretariat lagi, tagihan lagi. Bagilah tempoh tu, bagi cukup, bagi matang dulu. Kalau dah setahun, nampak dia matang sikit, dah berubah sikit, dah banyak benda. Lepas tu kan 2 tahun dah kita dah latih kepimpinan dah. Banyak benda. Saya tahulah, saya melatih dah 30 tahun, melatih anak-anak budak dadah ni. Budak-budak ni jadi orang hebat kalau kita latih dengan tempoh yang betul. Tapi ganggu di keluarga macam ni, ganggu dengan kekeh macam ni, kita jadi kucak kacir, tak dapat jalankan modul kita. Jadi tak sabar.
Jadi itu yang menyebabkan kita tak dapat jalankan. Jadi kalau nak interview, jangan interview orang yang tak berjaya. Interviewlah budak-budak lain yang lebih ramai yang dah berjaya. Jadi nampaklah benda tu baik. Jadi itu apa yang saya nak sampaikan. InsyaAllah lepas ni peguam kita, Zaya Nasir akan berikan sikit maklumat kembangan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Zahia Nasir, peguam yang dilantik oleh pihak Madrasah As-Solihin, Darul Solihin ni. Jadi seperti yang tuan puan dah tahu kan, di media-media sosial ni dah keluar dah tuduhan-tuduhan terhadap Madrasah Darul Solihin lah. So pagi ni kami telah serahkan notis tuntutan kepada Puan Wan Nur Hayati bin Wan Alias, iaitu wartawan di media variasi. Dan ia pun telah terima tuntutan ni tadi. Kita serahkan pada pejabat beliau dan telah diterima. Dan tuntutan ni kita minta tuntutan maaf lah selama dalam masa 7 hari dia kena beri tuntutan maaf ni terhadap Madrasah Darul Solihin melalui medium yang kita dah tentukan, dan juga ganti rugi 10 juta. Jadi saya sebelum kita PC tadi ni, Ustaz tanya saya kenapa 10 juta. Sebab ini kita melibatkan agama. Madrasah ni, sebut madrasah pun kita dah tahu dah. Kan, kita memang melibatkan agama Islam, melibatkan macam kes Madrasah Darul Solihin ni tempat rawatan budak-budak yang bermasalah. So sebenarnya tidak ada, kalau kata nilai memang tak ada nilai. Dia agama Allah ni kan, kita tidak ada nilaian ni sebenarnya. Tapi ini kita nak tunjuk bahawa itulah nilaian dunia. Kita minta 10 juta kepada Puan Wan Nur Hayati dan juga media variasi. Tuntutan yang sama juga kita beri kepada Cik Muhammad Haris bin Ayub Muhyiddin ni, pelatih yang sebelum ni berada di Madrasah Darul Solihin ni, dan tuntutan juga yang sama juga 10 juta. Dan ini kami telah keluarkan kenyataan-kenyataan melalui PC, press conference yang dibuat melalui media-media sosial oleh Encik Muhammad Haris lah. Dan ini juga telah diterima oleh ayah Cik Haris sendiri tadi, Cik Ayub Muhyiddin. Ini pun kita dah serahkan pagi inilah. Di mana dia dah terima lah. Jadi maknanya 7 hari daripada hari ini mereka kena buatlah permohonan maaf di public. Tetapi permohonan maaf tu kita kena approve lah. Apa yang kita minta dia kena buat. Kita minta dia buat permohonan maaf melalui media elektronik, akhbar, platform media sosial. Dan juga ganti rugi 10 juta juga dia kena buat. Dan di media sosial kita minta dia kena padamkan semua fitnah-fitnah yang ada di dalam media sosial tersebut. Kita tak mahu benda ni berlanjutan kan. Jadi dalam kami tunggu 7 hari ni, dan kemungkinan the next step kita akan arahan untuk mengeluarkan notis tuntutan kepada Puan Zuraina. Puan Zuraina tu, supaya kita hari ni pun dah ada outcome dia. Dan juga kepada abang Cik Muhammad Haris sendirilah. Tapi itu kita tengok daripada arahan daripada anak guam lah. Jadi tunggu 7 hari pada tanggal 26 September ni, dan apa-apa outcome daripada tu kita akan discusskan sebelum ni. Dan satu lagi, kami juga akan diarahkan untuk beri notis kepada petugas PPIM, Puan, kita panggil Kak Jan. Jadi kita akan hantar notis pada dia untuk dia menjawab kenapa tuntutan ganti rugi ke dan atau tuntutan saman tidak perlu dibuat ke atas dia. So dia kena buat explanation. Jadi itu salah satu cara untuk dia clarify
dengan dan bersihkan nama Madrasah Darul Solihin. Ini adalah pada petugas PPIM sendiri, sebab saya difahamkan dia tak discuss dan terus menerus buat cara ni. Memang keputusan dia sendirilah. Dia agak bahaya apa ni tu macam ni kan, sebab dalam media migrasi tu kan, perkataan militan tu kan sebenarnya malah bahaya sebab tak boleh. Setiap kali militan orang akan nampak seluruh kita penganas. Islam ada penganas. Betul lah. So maknanya kita dah macam mesti terlibat dengan Taliban, dia keganasan, rawatan secara ini, macam train pula pelatih-pelatih tu sebagai tentera-tentera yang ini kan. Benda betul bahaya. So kalau benda ni kita tak curb, kita tak minta clarification tu, maaf dari ni, nanti bukan madrasah ni saja, yang lain pun akan dikatakan sebagai preparation untuk militan kan. Militan kalau Islam saja adalah pengganas. So itu yang kita buat tuntutan ni, dan the next kita akan update lah semula kalau ada apa-apa ini. Tapi lepas 7 hari kalau tak ada jawapan daripada pihak-pihak yang kita dah hantar notis ni, kami akan diarahkan untuk memfailkan saman di mahkamah lah dengan tuntutan 10 juta ni. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada Wazihaya. Dan sekarang saya beri peluang pula kepada pimpinan-pimpinan ni lah, sebab dia melibatkan agama ni. Mungkin ada Datuk Asri, kalau ada sikit silakan. Assalamualaikum. Kita pun dah dengar jelas daripada Ustaz Mazridi, saya ni sebagai pasukan lah yang nak menegakkan agama ni. Seperti Ustaz Mazridi bagi tahu, pengalaman saya nombor 1 orang Dadah ni, pengalaman saya sebagai CPO Kedah, Ketua Polis Kedah, saya buat program nama dia Jihad Dadah. Dan orang Dadah ni memang dia tak boleh lepas. Masuk pusat, dia keluar, ni diakui sendiri kan oleh pihak berautoriti. Dah keluar 2 tahun, sampai ke rumah, masuk ke lorong dengan bersiul dia. Jumpa kawan dia tuh putar U-turn. Pengakuan daripada autoriti. So yang Dadah ni memanglah, kalau ikut pengalaman saya, nak buat testimoni ataupun testify sebagai nak beri keterangan mahkamah pun, mana saksi yang boleh diragui lah. So itu sajalah. Dan on behalf of sebagai orang Islam lah, perkataan militan tadi tu, bila saya dengar, bukan setakat Malaysia, CIA saya nampak tutup habis lillahi. So kita orang sini sebagai orang Islam dengan wajib pertahanan, wajib, kalau tidak habis. Kita pun tahu masalah, berbagai-bagai masalah Islam, LGBT dan berbagai-bagai lagi. Dadah orang Melayu ni, saya bagi tahu Dadah ni kan, masa saya buat di Kedah dulu, lebih kurang 50,000. Itu dah 5-6 tahun lepas. So dia akan bertambah setiap tahun, seorang ni akan bawa 5 orang. So bayangkanlah berapa ramai orang Melayu. Masa tu saya rasa secara umum saya buat survey, is about 1.2 million penagih Dadah Melayu. So campur lagi dengan LGBT, campur lagi Kehalung, you just imagine, Melayu akan collapse. Kita sinilah wajib pertahan, terutama untuk pihak media. So saya memang minta lah, apa yang Ustaz beritahu tadi, dia punya repercussion. Bila berlaku satu dia akan pergi habis. So itu dia Ustaz. Okey. Terima kasih Datuk. Kita minta Datuk Cendai sikit mungkin untuk cakap abang keselamatan dia tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, saya pun rasa tak tahu dah rasa macam mana Ustaz nak cakap. Semua Ustaz nak cakap, tapi saya ada pesan 2 perkara. Sebagai orang Islam, tugas kita mempertahankan hak kita dan agama kita. Saya pelik kenapa ada orang-orang di kalangan orang-orang Melayu Islam memusuhi apa yang orang Islam perjuangkan, terutama madrasah. Nama pun dah madrasah, rumah Allah. Jadi kepada guru-guru agama, para ulama, jangan risau. Selagi hayat di kandung badan, setitis darah menitik di bumi, para ulama jangan gentar. Kami orang-orang silat, pertubuhan silat berada di negara ini akan mempertahankan hak-hak kita. Jangan cabar orang-orang Islam. Jangan sekali-sekala menutup madrasah. Kami akan hadir di madrasah
dan akan berkumpul beramai-ramai membantah. Sebab apa yang kami nampak, ini titik permulaan yang mana Ustaz Mazli cakap dia akan merebak di tempat-tempat lain. Andai kata seluruh madrasah ini akan ditutup, kami akan bangkit. Kami akan war-warkan kepada 175 NGO seluruh negara untuk berkumpul mempertahankan agama kita. Bak kata perpatah mat kilau, kita ulang hari ini. Jaga agama, jaga bangsa, agar bangsa tak hilang negara. Allahu Akbar. Jangan cabar orang-orang Melayu Islam di tanah Melayu. Tanah ini masih bertuan. Kepada orang-orang luar yang tidak faham apa yang kami lakukan, tolong diam dan senyap. Jangan ajar kami, jangan cabar kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu saya tak boleh cakap macam tu. Panglima-panglima kita dah tu. Itu saya kata tadi. Kalau bab individu, bab apa tak apa. Tapi kalau bab nak tutup madrasah, awak dah serang agama. Saya cakap tu je. Jangan serang agama. Kalau serang bab individu, masalah dia salah laku individu, itu cerita lain. Kan biar polis buat kerja. Jangan kau ambil kerja polis. Biar mahkamah selesaikan, jangan kau jadi mahkamah. Ini lebih sudu daripada kuah. Sampai hal agama pun, madrasah pun kau nak pergi serang sampai tutup. Itu dah serang rumah Allah. Jadi lahirlah tentera Allah akan bangkit. Tu yang saya katakan tadi, jangan provok begitu. Kau provok orang budak madrasah, orang tak melawan mana tu, kau provok panglima naas. Jadi sebab itu saya kata jangan buat benda-benda yang bodoh. Baik, saya nak beri contoh. Saya bukan mengasut. Tuan-tuan tahu tak kes serangan pada madrasah? Tuan-tuan tahu tak apa kes? Tempat saya sendiri ada Tafiz Al-Huda dekat dengan Batu 14. Seorang je budak masalah buat hal mencuri apa semua, guru rotan. Lepas tu dia balik, dia lari, dia mengadu dengan abang dia. Abang dia kontak gangster, pergi serang, pecah muka guru madrasah kena tumbuk. Kes di Sungai Serai. Kawan saya juga seorang ustaz, jadi guru di sana. Anak tu juga buat masalah, pergi ngadu dengan bapak dia. Bapak dia tangkap, pukul ustaz tu macam anjing pergi herit. Kes baru saja berlaku di Kuala Lipis. Tuan-tuan nampak tak macam mana budak dadah ni ngadu domba? Budak-budak masalah ni, dia masuk dalam Tafiz, dia balik, dia tak puas hati, dia ngadu. Kau tengok siapa yang datang serang. Ada video tu kan? Pecah muka ustaz tu pula, berdarah. Tuan-tuan nampak tak apa jadi? Tuan-tuan nampak tak yang bakar budak-budak dadah yang tak puas hati bergaduh dekat Padang Pusat di Keramat tu dengan budak Tafiz di Keramat yang kena bakar, yang 23 nyawa mati tu. Ingat ke Lita Pintas? Sebaik video PPRM ada CCTV. Kan budak rupanya khianat. Habis semua dah, bomba kuat kuasa ke undang-undang semua kat pusat lain terlibat sama sebab punca daripada situ. Macam-macam peraturan baru keluar, tetapi rupanya bukan soal Lita Pintas. Rupanya ambil minyak petrol, komando, sembah minyak, kunci, bakar. Padahlah api laju sangat. Nampak dia sanggup bunuh. Inilah anak-anak yang nak dibela, dia dibiar oleh mak bapak ni. Anak-anak macam ni lah yang mak bapak jenis dodoi anak Kusazali ni. Biar sampai bunuh orang. Inilah keadaan dia tuan-tuan. Maknanya sikap ini kalau dibiarkan, bermakna bukan hanya 1-2 madrasah dalam bahaya. Sebab kami ni madrasah, mana tahu orang tu jahat orang baik. Dia masa nak pengambilan, dia cerita anak dia baik semua. Tahu-tahu dalam tu baru dia buat perangai 2-3 bulan. Jadi bila dia ganggu madrasah, dia buat sebaran macam ni, apa jadi pada madrasah? Kalau ustaz kena pukul, siapa nak bela? Tuan-tuan, saya ni belajar sampai ke Madura, jauh apa semua. Orang di Madura yang celorek potong kepala orang tu, samsing sana tu, kalau sebut kiai, sebut ulama, gini dia takut. Hormat dia tuan-tuan. Tapi Malaysia ni, sah kata ulama, tak hormat langsung. Guru-guru yang ngajar anak pun dia langgar habis. Mana ada berkat macam tu hidup? Kau nak ajar anak beradab, engkau biadab, macam mana nak datang adab pada anak kau? Beradablah dengan guru yang bimbing anak kau. Mudah-mudahan berkat daripada bimbingan ilmu guru tu, anak kau jadi beradab dengan kau. Kau nak anak kau beradab tapi kau biadab, bila nak dapat keberkatan? Macam ni dah pergi sewa segala benda ni, dah huru-hara satu negara ni, ada berkat ke? Ada berkat mengaji macam tu? Kurang hajar dengan madrasah, kurang hajar dengan guru. Guru tolong, guru
kena serang. Jadi sebab tu benda ni saya dah cakap, jangan melampau-lampau. Kalau kita hormat pada undang-undang, report, selesaikan dengan polis. Buat kes, tak puas hati, ambil lawyer civil, saman, lawan kat mahkamah. Gunalah cara prosedur yang betul. Jangan guna emosi. Emosi rosak, sebab bukan korang saja emosi ni, panglima ni pun emosi juga ni. Kalau dah semua dah bangkit, kan kita perang sama sendiri. Nak buat apa? Siapa yang untung? Jadi sebab itu kita nak supaya benda ni kita berhati-hati, tabayun sesuatu isu, bertenang. Okey. Silakan Ustaz Tok, ada sepatah dua. Ustaz tak ada doa nanti. Muhammad, cakap sikit Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamuddin selaku Setiausaha Agung Pembela. Pembela juga sebelum ni ada membuat statement yang mana kita telah bincang balik. Ustaz Mazrizi sebagai Ketua Kluster Keselamatan dalam Pembela juga naik pengurusi. Jadi kita nak beri peringatan lah, 3 peringatan saya nak kongsikan pada petang. Pertama, fitnah ni dosanya lebih teruk daripada membunuh. Cuba dengar apa yang Ustaz cerita. Jangan kita ambil ingat. Ini bukan satu fallacy, tidak. Ini yang diajar oleh agama kita, ya. Dan juga kita kena hormati aspek muamalah. Kita ni berurusan dengan manusia ni, ada dia punya SOP, peraturan. Hormati itu. Itu yang diminta oleh Ustaz Mazrizi. Kita bukan undang-undang rimba ni, ya. Lepas tu yang kedua, peringatan kedua, kita ni kalau boleh jangan berlaku zalim. Kerana doa orang yang teraniaya tiada hijab dengan Allah. Saya selalu cakap perkara. Dan 2 perkara yang Allah benci, pertama angkuh, kedua zalim. Jadi dengan kita mengadakan cerita yang tak sepatutnya terhadap orang yang nak bimbing manusia jalan baik ni, apa cerita? Pagi ni saja Allah dah tunjuk, dihadapkan di mahkamah, tak boleh lah dengan aku, tak bersalah, tak apa, kat dunia ni boleh. Ada yang lari tak apa, tapi kat akhirat kelak itu kita nak peringat, itu saja. Kita faham naluri ibu nak bersama, nak mempertahankan anak dia, tapi agak-agak. Kenapa? Kerana sebab dia seorang, implikasi kepada masyarakat yang lebih. Ini yang kata maslahah ni. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam diminta supaya berkorban perasaan kita untuk kita selamatkan masyarakat lebih besar. Ini baik, ini indahnya Islam. Kalau di barat dia lain, dia terbalik. Dia kata sebab aku nak suka sesama jenis, itu peduli, ini hak aku. Dia tak tahu kerosakan yang berlaku pada masyarakat. Itu sebab dia apa? Dia kepada individu. Kita tidak. Kita kepada al-jamaah, kepada masyarakat yang besar. Itu indahnya Islam. Kita korbankan diri kita untuk masalah umum. Ini bezanya Islam. Yang ketiga, peringatan ketiga, supaya jangan ada pihak yang mengambil kesempatan. Ini satu lagi penyakit. Saya pun maaf, media kita faham. Media nakkan berita-berita yang kadang-kadang nak suruh baca. Dan sekarang, tapi malangnya, mereka yang berniat jahat mengambil kesempatan supaya dibesarkan, di-amplify dengan masukkan unsur-unsur yang sensasi. Itu kawan tu tak ada benda, dia kata kena pukul macam tu, dia kata 20 jenis kenderaan. Tu Ustaz kata dah ingat ke, hilang dah apa dia, tak pakai kaki, tangan, telinga, hidung, tapi tengok nampak elok, kan makin sihat. Jadi inilah saya minta peringatan ni. Dan saya nampak bahawa apa yang berlaku hikmah besar. Pertama, hikmah besar kepada pihak yang berkaitan supaya berhati-hati dalam membuat tuduhan dan guna cara yang betul. Terus ada pihak madrasah juga, ini sebagai peringatan bagi kita bahawa supaya kita ada prosedur in place. Alhamdulillah, Darus Solihin ni 20 tahun di lapangan. Kita kesian kalau ada pusat-pusat yang baru nak naik. Sebab apa? Nak membetulkan anak kita ni. Kemana mereka nak pergi? Ini masalah kita kena fikir sama. Terima kasih. Terima kasih Cik Mahmud. Mampir Haji Zali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, pertama, kita ambil kes ini sebagai iktibar, cukup kepada masyarakat seluruhnya, bahawa media sosial itu adalah untuk menghubung, bukan menghukum. So kita stop budaya mahkamah netizen, beri peluang untuk kedaulatan undang-undang. Kedua, kita hidupkan budaya membantu membina, bukan meruntuhkan.
tidak dinafikan mana-mana institusi, baik madrasah, baik tahfiz, baik pusat-pusat pemulihan manapun, bahkan institusi kerajaan sekalipun ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi kita sebagai saudara, khususnya saudara se-Islam, kita hidupkan budaya membina, bukan meruntuhkan. Apalagi institusi seperti ini yang sangat-sangat kecil bilangannya dalam negara kita berbanding dengan keperluan anak bangsa yang perlu dibaiki dan dirawat. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Belakang ada siapa-siapa? Ada Abidi, sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Dia dah. wabarakatuh. Dia. Okey, pertama sekali saya nak highlight kat sini terutama sekali media. Saya adalah seorang penasihat Mahkamah Juana dan saya dah lalui macam-macam yang saya tengok bila mak ayah datang, bila kena tangkap, yang kebanyakan kes dadah, kes rogum, macam-macam lah, kes sumbang muharam. Jadi saya sekarang ni nak highlight kat sini, kalau boleh lah, biarlah media ni main peranan buat cerita yang sebenar-benarnya. Jangan buat fitnah. Kita pun dah tahu sekarang ni dah adalah akhir zaman. Contoh, bila saya buat keputusan hantar anak ke mahkamah ke Henry Geni, ramai yang mak ayah tak setuju. Tetapi apa balik feedback dia selepas 3 tahun, anak dia jadi orang, baru dia nampak. Jadi yang saya rasa sedih, kebanyakan adalah anak-anak Melayu. Yang saya lalui ada satu kes, umur 8 tahun, 12, 11, 14. Kes kena tangkap mencuri. Okey, saya nak share supaya media tolonglah main peranan. Bila kena tangkap, saya tanya siapa ketua dia. Saya rasa magistrate pun terkejut bila dia orang kata, saya tanya siapa ketua. Yang umur 8 tahun yang ketua. Jadi bayangkanlah macam mana kalau kita yang sekarang ni sibuk nak tutup madrasah, sedangkan yang secara orang kata civilnya sekarang pun kerajaan tak boleh nak pantau. Jadi tolong beri ruang lah kepada madrasah. Janganlah tutup, janganlah buat cerita yang orang kata tak menasabah. Jadi saya minta jasa baik media tolong main peranan lah, cerita yang sebenar-benarnya, jangan orang kata menabur fitnah. Ini untuk kebaikan anak bangsa kita sendiri. Jadi apa yang Ustaz masih dicakap ni memang betul, memang banyak berlaku. Sekarang kadang saya sedih bila setiap kali kes dia di Mahkamah Juana, semua anak Melayu. Kes dadah, sumbang muharam, macam-macam. Tapi yang sedih sebab usia yang baru ni saya handle umur 6 tahun. Cuba bayang umur 6 tahun boleh duduk kena tangkap, macam mana tu? Kalau kita biar, saya rasa negara ni, anak bangsa kita ni akan hanyut. Contoh macam sekarang, macam Ustaz cakap tadi, saya nak buat kelab motor ni bukan apa, nak tarik generasi budak-budak muda ni supaya bersama balik-balik ke pakai jalan, daripada orang merempik ke sana ke sini kan. Jadi kita nak didik anak-anak muda ni, kita tak boleh sentap sekali, kena secara pelan-pelan. Jadi ini yang saya wujudkan kelab pemotoran yang saya dah buat tahun 2007. Saya gabungkan motor besar dan motor kecil, alhamdulillah ada perubahan. Jadi sekarang ni saya nak worldwide kan. Itu niat saya. Itu ya, terima kasih. Ya, baik. Saya nak pesan, baik, terima kasih Ayah Mezi. Saya nak pesan ada 3 perkara. Pertama, saya nak tujukan kepada semua pengusaha tahfiz-tahfiz, pondok-pondok dan rumah-rumah pemulihan arikab di seluruh negara. Seluruh negara. Dengan baik-baik apa yang saya nak sampaikan. Pertama, dengan berlaku peristiwa seperti ini dan banyak pun dah seperti ini, tolong ketatkan syarat pengambilan. Tolong ketatkan syarat pengambilan. Pastikan yang masuk ni bukan yang bermasalah, yang dia lempar, gagal dalam akademik pergi lempar kat pondok. Pondok yang menanggung. Kambing hitamkan pondok, kambing hitamkan tahfiz. 2-3 bulan buat hal, habis diharuk satu tahfiz, keluarga pula menyerang pondok, menyerang tahfiz. Guru kena pukul. Tolong berhati-hati. Ini modus operandi cara jahat. Yang kedua, agreement. Tolong ketatkan peraturan agreement. Banyak orang kata agreement berat sebelah. Kau belalah budak dadah tu seberat sebelah, tak berat sebelah. Silap telinga kau pun hilang sebelah. Memanglah orang yang mengendali siang malam menanggung kes berisiko kena protect. Apa safety yang ada pada guru-guru ni? Siang malam 24 jam jaga budak berisiko.
Mestilah kita kena protect dengan agreement dan undang-undang yang ketat. Oh, berat sebelah. Kau bela tengok. Itu kadang-kadang saya geram netizen ni. Kadang cakap mulut tu, kau bela budak dadah seorang pun kau tak mampu, kau tak apa, kau nak sembang. Jadi agreement tak kira berat sebelah, tak berat sebelah. Janji ada peguam, monitor. Saya dulu pengalaman 30 tahun, bila peguam tak ada, teruk kena hentam. Macam-macam, sampai saya masuk lokap berapa kali. Daripada maha guru jadi mahagari. Betul cakap? 3 kali dah. Jadi sebab itu saya buat agreement tebal. Puas Puan Zahia nak memahamkan apa maksudnya. Saya kena jadi mendraftkan undang-undang tu. Sebab setiap kali berlaku saya draft, setiap kali berlaku draft. 30 tahun. Sampailah dia orang tengok baru ni kita punya agreement punya tebal. Sebab kita kena belajar dengan pengalaman. Ini buat agreement kena kukuh, kena proper, cara profesional. Dan yang ketiga, safety. Pastikan ada safety pada setiap institusi. Sama ada pengawal keselamatan ke, ataupun link kita dengan guru silat ke, link kita dengan pasukan-pasukan keselamatan kita, pagar berinstitusi dan sebagainya. Sebab kalau berlaku ceroboh macam ni, berlaku serang macam ni, seolah-olah tak ada safety. Lalas penghuni pula nampak bergaduh. Ini tak betul. Sepatutnya berurusan dengan safety je. Safety akan berhubung dengan polis. Dan pasukan sokongan keselamatan kita akan datang. Jadi kita akan terkawal institusi kita kawal. Jadi saya menyeru kepada semua tim-tim keselamatan, terutama sekali tim-tim guru-guru silat, pejuang-pejuang fisabilillah, NGO yang kata nak berjuang agama tu, tolong jaga madrasah rumah Allah yang nak selamatkan umat ini daripada sekarang. Kalau betul kamu sumpah fisabilillah, InsyaAllah. Kalau mana-mana rumah Allah diserang, mana-mana institusi diserang, kau kena pergi menjadi orang pendamai yang pertama. Dan kalau ada serangan kepada institusi itu, menyerang kepada nak tutup dan sebagainya macam ni, wajib kita pertahankan. Sebab kalau hancur rumah Allah, mana lagi anak-anak nak pergi berteduh. Tu saya cakap dengan polis tadi. Polis saya fikir Selangor, saya kata, tuan, kalaulah rumah Allah ni roboh apa semua ni, mana lagi kes-kes yang polis tak ada bukti nak cah mahkamah, budak ni nak pergi. Budak ni nak dirawat ni. Kes tak boleh sangkut sebab bukti tak cukup. Mana kita nak hantar? Macam budak yang berayau dekat padang, berkelahi dengan pusat di Tafiz tu. Kalau kita ambil dia awal-awal, masuk kat pusat, selamat budak Tafiz tak kena bakar. 2/3 nyawa melayang, betul? Betul. Baik, kita ambil dulu, rawat. Tapi bila biarkan dia berleluasa, mak bapak pula biarkan anak dia merata, akhirnya pergi jadi pembunuh. Tafiz pun dia bakar. Ini yang kita tak nak. Jadi sebab itu kita kena jaga safety madrasah-madrasah. Sebab madrasah ini adalah benteng terakhir. Pahlawan-pahlawan dulu bergantung dengan guru-guru dari madrasah. Mak Kilau berguru Toku Palo, madrasah. Berguru dengan Usman Haji Usman Montok, mufti utama, madrasah. Mereka mencari semua kekuatan kerohanian ini di benteng guru-guru madrasah. Inilah penjajah tak boleh tewaskan selagi ada madrasah. Sekarang mereka nak hancurkan dengan the new order punya perancangan. Madrasah ini mesti dihapuskan. Sebagaimana mereka hantar intelijen ke negara Arab, lagakan sesama sendiri, Syiah dan juga Sunni, sampai letup bom dekat masjid, berbunuh sama sendiri. Nampak? Ejen ni masuk. Ejen ini kita bimbang masuk dalam madrasah-madrasah kita. Dia akan lagakan kita punah ganah, habis hancur masyarakat madrasah kita. Ni jaga. Ya, kita kena jaga sama-sama. Dan yang ketiga, seruan saya kepada agensi kerajaan. Kita membantu kerajaan. Jangan bila berlaku isu ni, kita nak tutup. Ataupun kita potong puas kaki, itu pengaruh. Come on, profesional sikit. Kita sedang membantu JKM. Kita sedang membantu ADK. Kita sedang membantu Majlis Agama. Kita sedang membantu. So, orang membantu patut dibantulah, bukan dibantai. Jadi mana yang faham, alhamdulillah, bersikap profesional, tak terpengaruh. Yang kita sedih ada pula pegawai-pegawai yang terpengaruh, seolah-olah nak buat pula pemutihan. Sedangkan bukan pasal rumah ni tak nak berdaftar, tetapi kekangan mereka adalah pada siapa? Pada PBT, termasuk tempat kami. Bukan satu di Darussulihin saja. Rata di Selangor ada 9 buah yang tersekat untuk pendaftaran dengan ADK kerana PBT. Tahu PBT syarat PBT dia nak bahagian merancang, dia nak engineer, buat surveyor, buat apa. Saya jumpa, dia lantik konsultan. Saya jumpa konsultan di Kajang, diberi oleh Majlis Pemandaran. Tuan-tuan tahu berapa nak pergi jumpa konsultan, nak siapkan selai surat je untuk sokong kem saya, perawatan. Ini operasi dah lama dah ni.
nak lulus, nak dapat selai kertas ni 800,000. Masuk akal tak? Dan nak tukar status tanah lagi, itu ini premium lagi 800,000. Macam kita boleh diri satu bangunan asrama anak-anak. Termasuk buat kantin itu. Jadi bukanlah masalah kami tak nak daftar, bukan kami tak nak berdaftar, tapi kerana isunya kekengan daripada PBT. Akhirnya pihak ADK memahami masalah itu, pihak MAIS memahami masalah itu. Sebab itulah mereka cuba buatkan pendaftaran sementara. Jadi saya minta pada MAIS, tolong uruskan Darul Solihin ni buat pendaftaran sementara. Sementara nak dapatkan pendaftaran yang sebenar. Sebab dia akan melalui proses yang panjang dan kos yang sangat tinggi. Tak mampu madrasah menanggung. Itu punca, bukan pasal tak daftar. Dan Darul Solihin ni pun sendiri daftarkan oleh pegawai agensi dadah yang mendaftarkan pertubuhan ini. Mana kata tak berdaftar? Agensi dadah sendiri yang tolong bantu mendaftarkan pertubuhan ini supaya ada cover. Sebelum dapat lesen sebenar, sekurang-kurangnya dah ada cover lesen RS. Itu strategi yang kami belajar daripada agensi dadah. Bukan mana kami ni pertubuhan haram. Kalau pertubuhan haram, habislah semuanya pegawai agensi dadah, pegawai MAIS, guru-guru MAIS yang mengajar sekarang ni semua jadi haram jadah. Agak-agaklah sikit nak mengata orang. Jadi jangan panggil kami haram. Kalau haram, semua pegawai MAIS yang mengajar Arikop, 4 orang guru yang mengajar, oh haram. Pegawai DK yang bantu kami, haram. Oh macam tu sedar lah nak pergi haram. Polis bantu kami, polis pun haram. Habis kau tu siapa? Semua orang jadi haram. Jadi saya minta semua pihak yang berkaitan. Saya berjumpa dengan menteri pun begitu. Menteri Agama baru ni nak usaha supaya PBT bantulah permudahkan urusan ini. Begitu juga dengan Esko Agama Wabi Zawawi baru ni umumkan bahawa mereka akan bantu 30 rumah-rumah pemulihan yang sedang memerlukan sangat pendaftaran dan sebagainya. Bukan mereka tak nak daftar, kena faham. Ini masalah prosedur yang terlampau menyusahkan dan ketat. Bukan sebab, tetapi untuk sementara pendaftaran, jangan sampai tak ada pendaftaran. Itu yang mereka daftarkan buat ROS. Kadang-kadang bawah ROC. Kan, mana daftarlah juga supaya agreement ni boleh kita guna. Itu maksudnya sebab orang dah nak masuk. Aktiviti dah berjalan. Jadi sebab itu benda yang kita buat direstui oleh ADK, direstui oleh JKM, direstui oleh polis, direstui oleh Majlis Agama. Apa masalahnya? Jadi sebenarnya tak timbul masalah haram. Jadi itu. Jadi saya rasa jelas apa yang saya sampaikan. Mungkin kita bukalah ruang kalau ada apa-apa soalan. Minit Ustaz. Saya bagi 1 minit ya. Saya sambung yang Ustaz pasal keselamatan dalam madrasah. Pengalaman saya cerita ni. Pengalaman saya masa jadi CPO. Bila penagih dia ditegar antara 5 tahun ke atas lah, dia 4 tahun mungkin juga depend on dia. Dia jadi tegar, dia akan berlaku halusinasi. Mana bisikan dekat telinga. Ada satu kes dekat Perlis tu, dia kerja dekat KL, dia ambil bas balik ke Perlis. Sampai sana dia pergi kedai, dia beli parang, dan dia potong tangan bapak dia dan tinggal mati. Mak dia tak mati. Ini pengalaman, you tengok dalam paper ada. Kalau you korek balik kes bunuh keluarga ni sangat banyak. Di balik kes yang sama juga, tegar bunuh dia punya kakak. Kebanyakan kes ni berlaku dekat orang yang miskin. Dan satu lagi berkaitan dengan yang program saya buat ni, berkaitan dengan jihad dadah ni, bahawa benda ni kalau dilepas pada kerajaan saja memang tak akan berjaya. Ini kalau lebih banyak institusi macam ni lagi lebih baik. Dan satu Ustaz ni maklum, bila dia orang keluar ni, pengalaman saya bila sampai dilepas oleh pusat, tak sampai rumah dia dah pusing. Dengan siul lah tengok kawan dia. So dia orang ni kena dibimbing, kena dibagi kerja, kena dibimbing buat maintenance, follow up, barulah berjaya. Kalau tidak, tak akan berjaya. Pasal dia punya maklum lah lebih ada dalam badan kan. So itu saja Ustaz. Jadi kesimpulannya ialah selagi kita membela budak dadah, selagi itulah jenayah negara akan berkembang. Kerana puncanya daripada dadah dan arak ini Nabi sebut humul khaba'is, ibu segala kejahatan, dan negara telah sahkan bahawa dadah ni musuh nombor 1 negara sejak 1983 lagi. Jadi kita sedang berperang dengan musuh negara. Kalau kita berperang dengan musuh negara, kita bela orang yang buat huru-hara kerana dadah, bermakna kita menggalakkan perkembangan jenayah dalam negara. Saya buat research dekat Kedah. Betul ni, yang masuk lokap yang cah mahkamah 80% kes berkaitan dengan dadah berkait dengan jenayah.
80% expired sekedar lah. Tapi saya percaya benda ni boleh di data-data yang sama saja. So itu sajalah maksud saya. Kalau kita address penagih-penagih dadah ni, insya-Allah inayah negara kita ni akan boleh betul secara drastik. Okey, baik. Ada apa-apa? Tak ada ya? Okey. Satu baca doa kita nak tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Okey.